Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan rumah, Tuan Ismail serta tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, masalah yang ke-39, muka surat yang ke-24, masalah yang ke-39. Masalah yang ke-39 ni ialah hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan sembahyang. Maksud dia, hukum qauli dengan hukum fi'li dia berlainan. Masalah dia lain lah. Apa masalah dia? Ketahuilah bahawa hukum Fatihah itu adalah menyalahi ia dengan hukum perbuatan sembahyang itu daripada dua wajah, dua keadaan. Salah satunya yang dia masalah ni ialah jika syak seorang sembahyang, ni masalah nak, sebelum selesai daripada bacaan Fatihahnya. Seorang ini syak sebelum selesai daripada bacaan Fatihahnya pada meninggalkan satu huruf daripada awalnya, maka wajiblah ia memulakan baca semula sekalipun panjang ceraian dia. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dah baca habis dah sampai iyyaka na'budu, timbul perasaan syak dia. Aku tadi tak betul tu satu huruf tu, tak habis aku baca tadi tu. Tapi dah panjang dah sampai iyyaka na'budu ni kan. Apa dia kena buat? Dia kata wajiblah ia memulakan baca semula. Sekalipun panjang ceraian itu, jauh daripada alhamdulillah tu dah sampai iyyaka na'budu, dah jauh kan. Kena ulang balik semula. Alhamdulillah. Sebab dia tertinggal daripada perkataan mungkin huruf ha tadi ke, ataupun lil aramin ke, dia tertinggal, dia kena ulang balik semula. Tapi dah sampai iyyaka na'budu, tak, dia kena pula pusing. Ini hukum Fatihah, dia kata. Wajib. Wajib memulakan bacaan semula sekalipun panjang ceraiannya. Okey. Bersalahan, beza dengan perbuatan sembahyang. Apabila berlaku ketidakkan bersusun, maka tidak memutuskan mualat di antara perbuatannya. Bahkan hendaklah didatangkan dengan peraturan selepas daripada teringatnya. Okey. Bersalahan dengan solat, dengan sembahyang ni. Sembahyang ni dia kata, apabila berlaku ketidakkan bersusun, tak susun mualat tadi rukuk, sepatutnya dia rukuk dulu kan, dia terus sujud. Daripada berdiri ni terus sujud. Okey. Kemudian dia kata
Tidak bersusun, maka tidak memutuskan mualat di antara perbuatannya. Dia tak berhenti kat situ. Dia rukuk, kemudian dia terus saja buat. Selepas tu dia buat terus lah. Apa yang akan berlaku pada ni? Berlaku pada ni sekarang, dia tak dikira sebagai satu rakaat. Cuma dia kena buat apa? Dia wajib menambah lagi satu. Dia tak wajib ulang balik. Oh, tak rukuk, bangkit balik semula. Bangkit rukuk balik semula. Tak boleh. Mana dia tak boleh ulang pada tempat dia. Maksud dia, dia dah rukuk, dia tak rukuk, dia suruh sujud kan. Waktu sujud, dulu antara sujud tadi, apa sahaja aku tak rukuk? Kenapa aku tak rukuk? Dia berbangkit. Buat apa? Nak rukuk dia semula. Tak boleh rukuk dia semula. Fatihah, dia kena ulang balik. Rukuk, bab perbuatan, tak boleh ulang. Pasal itu orang dah bangkit daripada tahiyat awal. Contoh. Bila dia duduk tahiyat awal, tapi tak duduk. Dia terus kan? Dia terus. Dia mualat terus. Mualat ni adalah bersambung lah. Dia tak berhenti lah. Terus. Dia bangkit dan sujud, terus berdiri. Dah berdiri tegak, teringat, tak duduk tahiyat awal. Turun balik. Tak boleh turun lah. Terus saja buat. Kalau yang sunat tak ada masalah. Kalau rukun, dia kenalah tambah lagi satu rakaat. Kemudian, dia kena buat sujud sahwi. Fatihah tak? Fatihah dia kena ulang baca. Walaupun jaraknya dah sampai waladdallin. Nak amin tu dia fikir, aku tadi tertinggal satu huruf tadi, tak betul tu. Patah balik semula baca. Dia tak boleh habiskan Fatihah tu. Dia terus patah balik semula. Hukum dia wajib. Tapi semayang dia bagaimana? Bacaan tu bagaimana jadi dia? Okey, tengok hukum dia. Apa nak buat? Bahkan taklah didatangkan peraturan selepas daripada teringatnya, maka apabila kita berkata demikian, nescaya beratlah atas kebanyakan manusia mengulanginya. Beratlah. Tak adalah orang nak ulang, memang tak ngulang dah benda tu. Terus je lah. Okey. Bersalahan putusnya mualat pada Fatihah, maka tidak membawa kepada batal sembahyang, bahkan wajib ia mengulangi membacanya semula. Wajib hukumnya. Kalau tak buat, berdosa. Tak apalah satu huruf je. Aku pun dah lajak dan waladdallin dah. Sembahyang bagaimana? Kat sini dia kata sembahyang tak batal. Pelik tak? Fatihah wajib ulang. Sebab kalau tak ulang berdosa kan? Berdosa dia kata. Batal tak sembahyang? Tak batal sembahyang. Tapi kalau perbuatan tadi dia ulang balik semula, dia pergi balik semula, batal sembahyang. Contoh dia dah berdiri tegak tadi, ni pura sunat, dia turun duduk, turun sujud, sembahyang dia batal. Dia ada beza lah. Fatihah dengan perbuatan ada beza. Dia tak boleh sama lah. Okey. Ini masalah dia lah. Ini masalah dia kata tidak membawa kepada batal sembahyang, bahkan wajib ia mengulangi membacanya semula. Sebab Fatihah tu rukun, dia wajib bacalah. Okey. Seterusnya, masalah ke-40. Makmum mendapat imam pada awal rakaat, tapi ia tidak dapat fadilat takbiratul ihram. Ni makmum dapat imam pada rakaat awal, tetapi ia tak dapat fadilat kelebihan takbiratul ihram. Makmum mendapat imam pada awal rakaat. Jika bertakbiratul ihram, imamnya nescaya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Tetapi ia makmum sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram hingga imamnya rukuk atau hampir kepada rukuk, makalah dikira mughaisir. Dia kata cuai. Muqassir ni adalah cuai pada mendapat fadilat takbiratul ihram dan mendapat fadilat baca Fatihah serta imamnya, dan tidak dikira mughaisir cuai dengan nisbah kepada mendapat rakaat bersalahan mentakhirkan, melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Okey. Yang ini dia kata makmum dapat imam pada awal rakaat. Dan jika bertakbiratul ihram ia serta imam, sama takbir. Okey. Yakni sebaik saja selesai takbiratul ihram imamnya, dia pun dapat. Okey. Saya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia boleh habis Fatihah sebab takbir serta dengan imam.
pada rakaat pertama kan. Kan ada orang macam tu. Angkat takbir, imam angkat, dia pun angkat. Habis tak baca Fatihah? Boleh habis sepatutnya. Tetapi makmum ni tadi sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram. Bab ini makmum saja lambat-lambat. Dah berdiri depan, dia relax dulu. Jam dulu tak angkat. Takbir lah, imam dah takbir. Dia relax, tengok orang dulu. Pusing kan, tak takbir. Relax ke dia, takbir. Bila sampailah imam tu nak rukuk atau imam tu rukuk. Imam tu dia dah nak rukuk dah, dia berangkat. Allahu Akbar. Apa lambat sangat? Imam dah nak rukuk baru kau angkat takbir. Ataupun imam dah rukuk baru kau angkat takbir. Ini dia kata, okey. Maka adalah ia dikira cuai pada mendapat fadilat takbiratul ihram. Sembahyang sah tak? Sah. Fadilat kelebihan takbiratul ihram bersama imam dapat tak? Tak dapat. Tapi aku dapat jemaah dengan imam. Jemaah dapat. Fadilat takbir sama tu, kelebihan takbir nama imam tu pun, itu pun ada fadilat kelebihan. Dia tak dapat satu-satu. Okey. Dan dia juga tak mendapat fadilat membaca Fatihah. Sebab kenapa dia tak dapat? Dia saja melambatkan takbiratul ihram dan melambatkan bacaan Fatihah. Sedangkan waktu dia takbir dengan baca Fatihah tu sempat, tapi dia tak buat. Saja-saja lambat-lambat, maka tak dapat kedua-dua fadilat. Fadilat takbiratul ihram tak dapat, dan juga fadilat Fatihah tak dapat serta imam. Okey. Ini dua. Dan tidak dikira cuai dengan nisbah kepada mendapat rakaat. Bersalahan mentakhirkan, melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Rakaat tak termasuk. Yang dua ni tak dapat lah. Fatihah dengan takbir tak dapat kelebihan. Yang dia dapat rakaat, kira sebab dapat rakaat berserta dengan imam. Pasal itu dia kata mendapat rakaat itu betul. Dia dapat rakaat. Yang penting dapat rakaat. Fadilat tak dapat, tak apa. Dan dia tak payah baca. Okey, Tuan Haji contoh. Tuan Haji tadi ni boleh angkat takbir dengan imam. Tak ada masalah kan? Tapi Tuan Haji saja je. Pandang orang dulu. Buka telefon dulu. Tutup pula. Imam dah habis baca ni. Bila Tuan Haji nampak imam tu nak rukuk, Tuan Haji pun masuk telefon. Allah. Tuan Haji rukuk lah. Sebab imam dah rukuk. Dapat fadilat? Tak ada. Fatihah pun Tuan Haji tak baca pun. Pasal apa Tuan Haji lambat? Saja buat. Tu dia kata kelebihan tak ada. Bayang sah. Kalau hukum fiqahnya, sah bayang kan? Sah lah. Dapat rakaat? Dapat. Fadilat tak ada? Tak kisahlah, janji dapat rakaat. Ini jenis sembahyang, aku tak kisah semua-semua tu. Aku janji dapat rakaat sudah. Rugilah. Sebab itu fadilat berjemaah ni banyak, 27 kan. Kau dah tolak, 7 pun tak ada. Ini masalah kita. Kita ni kadang-kadang masalah kita cuai itulah, lambat kan. Belik itu, lekor ini, belik ini. Kan. Padahal boleh sama baca Fatihah, dapat sempurnakan. Tak dapat sebab kecuaian. Okey. Bersalahan dia kata mentakhirkan, melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram tu lain kes. Dia kata. Yang ke-41. Okey. Imam rukuk mengiringi makmum takbiratul ihram. Imam rukuk mengiringi makmum tengah takbiratul ihram. Makmum Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar. Imam rukuk, makmum tengah angkat takbir. Kan? Imam saja nak dajalkan makmum ni kan. Biar kau tak dapat kan. Bila makmum angkat baru nak baca Fatihah aja. Nak turun, imam sami Allahu liman. Ni. Jika makmum masbuk bertakbiratul ihram, tiba-tiba imam rukuk mengiringi takbirnya, maka makmum tidak harus, yakni tidak boleh berdiri berbimbang membaca Fatihah lagi,
sekalipun mengetahui ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya dan boleh mendapat imamnya di dalam rukuk, sempat bertamakninah padanya. Bahkan hendaklah ia turun rukuk kerana bersama imamnya kerana mengikutnya wajib. Dan baca Fatihah dalam keadaan seperti ini tidak wajib dan tidak disunatkan. Okey. Sini tuan-tuan tengok nah. Makmum ni datang masbuk. Okey. Ustaz datang masbuk. Saya imam, datanglah. Bila ustaz takbiratul ihram, saya pun rukuk. Allahu akbar. Ustaz apa tunggu lagi? Dia kata makmum tidak harus. Siapa? Ustaz tak harus, tak boleh. Berdiri, berbimbang, membaca Fatihah. Tak boleh sibuk lagi nak baca Fatihah. Lambat lagi ustaz rukuk tu, ustaz rukuk selalu lama kan. Ustaz pun baca lah. Alhamdulillah. Tak perlu. Tak wajib, maknanya tidak boleh. Ustaz tak boleh baca. Ustaz buat apa? Wajib turun rukuk. Tapi sempat saya baca Fatihah. Sebab saya tahulah, saya biasa ikut ustaz ni. Dia punya rukuk tu kurang-kurang 4 minit. Tak apa dibaca, tak tahulah, panjang sangat. Sempat. Tak boleh. Tadi dia kepala aku tu lah. Dia rukuk, turun rukuk. Ni suruhlah dia hukum macam tu. Ia boleh, walaupun dia boleh, dia tahu dia boleh habis baca Fatihahnya, dan boleh juga dia yakin dia boleh bertamakninah. Kalau dia habis Fatihah pun dia boleh rukuk dengan imam tu sekarang dengan tamakninah, dengan berhenti lagi. Boleh. Tapi dia kata apa padanya? Tak boleh habiskan Fatihah, tak boleh baca Fatihah. Yang dia boleh buat apa? Terus turun rukuk. Sebab dia kata kerana mengikut siapanya ni, mengikut imam itu wajib. Dan membaca Fatihah dalam keadaan seperti ini tidak wajib dan tidak disunatkan. Wajib pun tidak, sunat pun tak. Dalam keadaan tu makmum baca Fatihah. Tak wajib dan tak sunat. Okey? Tak wajib dan tak sunat. Kan? Kita kadang nak agak baca kan. Rasa-rasa sempat nak baca lah tak? Ni tak wajib baca dalam keadaan ni. Okey? Okey. Seterusnya dia kata, dan demikian juga jika ia makmum bertakbiratul ihram dan imam hampir hendak rukuk, dan pada adatnya kebiasaannya makmum itu mengetahui bahawa ia selalu memanjangkan rukuknya, sekira-kira makmum yang masbuk itu boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya, sempat bertamakninah sertanya dalam rukuk, maka bahawasanya makmum itu janganlah ia takhalluf, terbelakang daripada imamnya kerana menghabiskan bacaan Fatihah. Okey, ini masalah kedua. Masalah kedua ni dia kata demikian juga jika makmum bertakbiratul ihram dan imam hampir hendak rukuk. Allahu akbar, imam belum rukuk ni kan? Dia letak aja. Lepas tu kejap tu imam pun sup rukuk. Dia belum lagi. Allahu akbar, imam bila makmum ni tadi sudah takbiratul ihram, dia pun rukuk terus. Bila dia rukuk, makmum ni tadi dia tahu ni rukuk mesti panjang punya. Dia mesti panjang rukuk, banyak baca ni kan. Sempat habis Fatihah, sempat tamakninah. Seketika rukuk bersama makmum tadi jangan takalluf. Tak boleh dia terkebelakang daripada imam. Jangan sampai dia turun, betul imam dah bangkit, ataupun imam dah bangkit dulu dia baru nak turun, tak boleh. Tidak harus hukum dia. Dia kena rukuk. Jangan bebankan diri. Maknanya semua tu akan ditanggung oleh imam sebab kita dapat berjamaah rukuk dengan imam. Jangan cari pasal lah, sebab bila dia terkebelakang daripada imamnya kerana menghabiskan bacaan nanti, datang hukum yang lain. Pasal nak habiskan Fatihah, datang hukum baru. Silat-silat nanti rakaat pun tak dapat. Jangan terus dia rukuk sama dengan imam. Ini hukum dia. Imam rukuk mengiringi makmum takbiratul ihram. Okey, seterusnya. Masalah 42. Janganlah ada ceraian panjang di antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat. Ini sembahyang Jumaat. Jika bertakbiratul ihram imam dengan sembahyang Jumaat,
Para makmum melambat-lambatkan takbiratul ihram mereka hingga imam rukuk, maka tidak sah Jumaatnya. Tuan-tuan, dengar ni elok. Ni hari Jumaat. Okey. Jika bertakbiratul ihram imam, Allahu Akbar, dengan semain Jumaat nah, bukan jemaah, Jumaat. Okey. Para makmum ni tadi, para makmum ni tadi melambat-lambatkan takbiratul ihram mereka hingga imam rukuk. Saja lambat-lambatkan takbiratul ihram sampai imam rukuk, maka tidak sah Jumaatnya. Jumaat siapa tak sah? Jumaat makmum. Jumaat tu. Jumaat buat Jumaat tu. Okey. Okey. Maknanya tak boleh lambat tau. Kan banyak tau kalau kat masjid kadang-kadang kan dia buat lambat-lambat kan. Imam dah takbiratul ihram pun dia leko lagi tu, dia leko ini kan. Ni hukum dia tak sah Jumaat yang dia buat. Makmum tak sah. Contohlah haji datang, imam takbir, haji buat bodoh, lek kan. Selak kain lah dulu, betul jubah lah dulu, apa semua kan. Tiba-tiba imam rukuk. Imam ni takbiratul ihram, mereka hingga imam rukuk kan. Imam pun rukuk. Allah dah rukuk. Cepat betul pak imam ni rukuk. Fatihah pun baca pun, habis Fatihah baca ayat, satu ayat rukuk dia. Allah, aku belum angkat takbir. Angkat takbir. Tak sah Jumaat. Bukan salah saya Ustaz, salah imam cepat sangat. Salah kita lah. Jemaah 40 tak cukup 40, ada mazhab lain. Itu pun tengok keadaan. Ini sengaja ni. Kalau dia cukup 40, tiba-tiba tu haji buat sengaja macam tu kan. Yang lain, kesian kat dia orang ni. Itu Jumaat ni pun melibatkan makmum yang lain. Kan? Okey. Tak sah tau Jumaat ni. Makmum ni tadi. Okey. Dan Jumaat mereka, dan berkata Syekh Al-Qaffal, okey, jika mereka mentakhirkan daripada rukuk imam, nescaya sah Jumaat semua yang imam dan makmum. Berkata Syekh Abu Muhammad. Okey. Ni masalah. Berkata Syekh Qaffal, jika mereka mentakhirkan daripada rukuk imam, lambat rukuk daripada imam lah, nescaya sah Jumaat semua. Ini pendapat. Dia kata imam dan makmum. Berkata Syekh Abu Muhammad, disyaratkan bagi sah Jumaat itu bahawa penceraian antara takbiratul ihram imam dan para makmum tidak terlalu panjang. Tadi mula tak sah. Satu bab. Bab yang kedua, ada pendapat dalam dikatakan oleh Syekh Qaffal, mereka kata mentakhirkan daripada rukuk imam, makmum lambat rukuk, imam dah rukuk, sah Jumaat dengan syarat, ada syarat-syarat kan nanti. Semua dia kata sah Jumaat, semua imam makmum tu sah, tak ada masalah. Ni pendapat kedua, sah tak apa. Berkata Syekh Abu Muhammad, disyaratkan bagi sah Jumaat itu bahawasanya penceraian antara takbiratul ihram imam dan para makmum tidak terlalu panjang. Boleh sah, kata Syekh Abu Muhammad, dengan syarat antara takbir imam dengan takbir makmum tidak terlalu panjang. Kalau dalam masa yang agak panjang, maka tidak sah. Kalau pendek, jarak dia sah. Tapi susahlah kita buat masalah kan. Ikut je lah imam tu. Ini kalau terjadi. Maksud dia ulama' fikir, ulama' fiqh fikir. Kalau dia kata sah Jumaat dengan syarat penceraian takbiratul ihram imam dan makmum tidak terlalu panjang. Sebab kau sempat takbiratul ihram tu, tapi kau tak buat. Kau main-main lambat-lambat. Sengaja kan? Sengaja ni yang buat batal ni. Okey. Ni hukumnya. Ni hukum yang dia kata lambat ni. Maknanya pasal apa dia lambat?
pasal dia nguruskan jemaah di belakang. Lepas tu imam angkat, dia pun dah baca semua, baru dah selesai, baru Allahu Akbar. Boleh. Ni yang kata Syekh Abu Muhammad ataupun Syekh Qafal ini, boleh sah sembahyang dengan syarat janganlah terlalu lama sangat jarak dia. Tambah masa Covid ni lagi lah kan, nak ngurus saf lah apa semua kan, dah dia lambat. Maka keharusan itu bersebab. Tak ada sebab, tak boleh. Pasal apa lambat? Menguruskan jemaah. Kan? Sebab itu imam sebenarnya tak boleh mula pun sembahyang sebenarnya. Selagi saf tak rapat, imam tak boleh. Kita dah bahas dah sebelum ni. Kita dah bahas tugas imam apa? Tugas imam ialah jangan mulakan takbiratul ihram selagi saf tak lurus, tak rapat, tak sempurna, tak boleh mula. Apa kerja imam? Ada setengah pendapat suruh pergi merayau tengok. Tak betul ni saf rapat kan? Ni rapat, ni lurus. Okey, clear. Baru dia boleh mula. Sebab itu imam dia tak boleh meloncat naik dan suruh sembahyang. Bawa tenang dulu. Dia macam pilot kapal terbang lah kan. Mana boleh jalan lagi kalau tak settle lagi. Seat tak tegak, seat belt tak pakai, mana boleh jalan. Kau tunggulah. Orang lain bercakap lah, kau lantak engkau lah. Apa lambat ni lah, apa ni, jalan lah, aku apa ni. Habis, seat pun tak tegak lagi. Ada dia seorang je. Dah. Itu naik kapal terbang, sembahyang lagi lah. Sebab itu ada hukum dia imam ni. Imam ni dia takkan bergerak. Rapatkan saf, luruskan saf nah. Tengok dah rapat, dah lurus, semua okey? Dah. Okey, nak mula ni. Allahu Akbar. Tapi kita jarang buat macam tu kan? Bukan jarang tak buat pun. Itu hukum tau. Itu hukum yang datang waktu solat berjemaah ni. Itu bukan main-main tuan-tuan. Kata nak dapat 27. 27 apanya kalau dah semayang jemaah tak betul. Ni nak dapat 27 lah ni cerita tu sebab hukum ni datang nak bagi ganjaran 27. Tapi kalau dah tak betul 27 apa, 7 pun tak ada. Syarat dia tu. Sebab itu imam dan makmum kena ada ilmu dua-dua. Kalau tak rugi kita. Kalau tak kita kena bagi tahu. Nanti lu mam, nanti lu. Belum sah, belum settle lagi mam. Bawa tenang lu mam. Boleh? Dah imam tak nampak kan? Kita bagi tahu, mam, dengan jalan lu. Sah bengkok gini mam. Dengan kita tak dapat 27 tu. Kita datang nak harap dah dapat pahala banyak, tiba-tiba dah jadi macam tu, kita pun tak dapat. Tak payah. Sabar lu mam. Kita orang betulkan sah ni dulu. Sepatutnya dia mau macam tu, kedudukan dia lah sepatutnya. Tinggal lagi kita tak buat. Kalau kita buat kan pelik pula. Apa hal kau lah nak ngarahkan imam ni? Siapa kau? Dah, masalah kita ni melibatkan kita. Kan? Satu imam sebelum dia angkat takbir disunatkan pusing belakang dulu, tengok makmum dia dah lurus ke, bengkok lagi ke ni, tengok dah berhenti ke sembang dah, okey, semua dah okey, clear, jalan. Ini imam mula, makmum tengah serabut, tengah nyembang, tengah itu, tengah colek-colek, tak rapat tu. Ini apa ni? Okey. Dan dia kata, berkata Imam Al-Haramain, disyaratkan para makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah mereka dan sempat mereka bertamakninah dalam rukuk sebelum imam bangun kepada i'tidal. Okay. Imam Haramain kata tak? Boleh sah sembahyang dengan syarat para makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah mereka sempat mereka bertamakninah dalam rukuk sebelum imam bangun kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tu sebelum imam sami Allah, dia mesti sempurna Fatihah, mesti sempurna rukuk serta tamakninah. Kalau dia turun
Allahu Akbar, imam bangkit sami Allah. Dia turun, imam bangkit, tak dapat tamak ninah. Tak sah kata Imamul Haramain. Okey. Maka bila mereka dapat menghasilkan demikian, nescaya tidaklah mudaratkan perceraian itu, dan pendapat inilah ialah yang terlebih asah di sisi Imamul Ghazali, dan pendapat inilah yang dipakai. Maknanya jangan sampai kita tak dapat rukuk berserta tamak ninah dan menyempurnakan Fatihah dengan imam tersebut, sebab kita kecuaian kita itu lambatkan takbiratul ihram. Ini masalah tadi ya. Masalah jangan ada penceraian panjang antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat sahaja. Okey, selesai. Masalah 43. Makmum masbuk mengikut imam. Makmum ni masbuk ikut imam dalam rukuk. Kemudian imam berhadas di dalam sujud. Ini masalah ni kan. Makmum masbuk imam di dalam rukuk. Tadi masuk-masuk imam tengah rukuk. Masbuklah. Kemudian imam berhadas. Lepas rukuk sujud. Lepas sujud berhadas. Waktu sujud tu imam tadi berhadas di dalam sujud. Apa macam? Yang ni kita nampak tak apalah. Ni dia, kita sujud, dia pun sujud, dia batal dalam sujud. Apa macam? Apa nak buat? Kan? Kalau imam tak ada ilmu, dia keluar saja je. Lantak kau lah nak sujud. Aku sakit perut. Yang kita menonggenglah kat situ. Tunggu. Tunggulah. Dia buat macam ada lagi? Ada penyelesaian dia, ada penyelesaian. Okey. Apabila makmum masbuk mendapat imam di dalam rukuk, masuk-masuk imam tengah rukuk, maka terus ia mengikutnya dan sempat bertomak ninah ia serta imamnya dalam rukuk. Dia tengok imam tengah rukuk, dia pun angkat Allahu Akbar, dia pun letak Allahu Akbar. Jangan terus terus tak boleh, kita dah bagi tahu dah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh Allahu Akbar tu. Buat apa? Rukuk. Tomak ninah mana? Tak ada. Sebab nak kejarkan imam bangkit kan langsung tak rakaat. Ni kalau imam bangkit tak bangkit pun tak dapat. Sebab takbir ihram tak betul. Sebab tak ada tamak ninah. Allahu Akbar, dia macam tu. Allahu Akbar, terus rukuk. Ni banyak berlaku ni. Banyak berlaku orang sembahyang lagu ni. Allahu Akbar. Tak ada tamak ninah, terus turun. Takbiratul ihram dengan takbir intiqalat satu. Takbiratul ihram ialah Allahu Akbar, letak ke, lurus ke, tak kisahlah. Tapi nak takbir, nak turun rukuk, kena takbir intiqalat. Allahu Akbar. Tapi dia tak ada, dia satu tu je. Takbir sekali dengan intiqalat. Maka dia kata tidak sah sembahyang orang macam ni. Okey. Jadi dia ni ikut imam. Waktu dia takbir tadi imam tengah rukuk, dia pun rukuklah serta imam ni. Rukuk dengan imam. Sempatlah tamak ninah serta imam tadi dalam rukuk ni. Okey, kemudian dia kata imamnya berhadas di dalam sujud. Imam sujud, tiba-tiba batallah berhadas. Maka makmum yang masbuk itu adalah dikira mendapat rakaat itu tanpa khilaf, kerana ia telah mendapat rukuk yang dikira diperolehi oleh imam. Okey. Rakaat tu dapat tak? Kan? Imam buat hal betul kan? Dia elok dia rukuk sama imam, kita pun rukuk, tiba-tiba imam sujud, waktu sujud batal dia. Jadi makmum ni tidak dapat tak rakaat? Kira dapat satu rakaat ke tak? Okey. Dia kata kat sini mendapat rakaat tanpa khilaf. Kerana apa? Telah mendapat rukuk yang dikira oleh imam. Pasal imam dapat rukuk tadi, dia pun dapat rukuk, maka dapat rakaat, selamat. Kalau tak dapat, rugi. Masalah ini disebut oleh Al-Bughawi, demikian juga dinakalkan pada Syarah Muhazzab dan taswir masalahnya apabila imam berhadas dalam sujud, yang berarti jika berhadas ia dalam rukuk atau dalam i'tidal tidak mendapat ia rakaat itu, boleh juga diartikan tidak mendapat keseluruhannya. Kalaulah imam waktu rukuk dia batal, kita tak dapat rakaat itu. Tengah rukuk tadi kan? Tak dapat, dia batal tengah rukuk, tak dapat rakaat. Atau sebelum tak dapat rakaat. Allahu Akbar, kan?
Kita pun Allahu Akbar. Baru nak rukuk, imam batal waktu rukuk. Waktu rukuk dia batal. Dapat kita rakaat? Tak dapat dah. Penat je kejar dia tadi. Tak kejar pun tak apa. Kan? Kejar pun tak dapat rakaat juga. Sebab dia dah rukuk. Dia dah batal waktu rukuk. Tapi kalau dia batal waktu sujud, dia bangkit, sami Allahu liman hamidah. Dia bangkit. Dia sujud, batal. Dapat rakaat? Dapat rakaat. Ini kalau nak kejar rakaat. Okey. Kemudian dia kata, itu disebut dalam syarah Muhazzab lah. Mendapat rakaat itu dan boleh juga diartikan tidak mendapat keseluruhannya lah. Dan sepatutnya, dikira juga mendapat rakaat bagi makmum. Sekiranya imam berhadas dengan syarat, makmum itu sempat bertamakninah sertanya di dalam rukuk. Kerana bahwasanya rukuk itu dikira dipilih oleh imam sebelum ia berhadas. Barangkali masalah ini telah berlaku pertukaran ibarat. Maka tersilap letak kalimah sujud di tempat kalimah rukuk. Dan asal ibaratnya yang betul apabila berhadas imam di dalam rukuk, bukanlah dalam sujud. Yang menunjukkan di atas demikian bahawa Al-Qadhi telah berkata ia. Dan jika mendapati makmum yang masbuk imamnya di dalam rukuk sempat bertamakninah sertanya di dalam rukuk, maka tak kala imam mengangkat kepalanya, makmum berniat mufarakah dengannya, maka harus hukumnya. Okey. Tadi ni dia kata masalah ni ada sikit aku nak betulkan kata yang dinakalkan oleh ulama ni lah, Al-Qadhi ni. Dia kata imam rukuk, kemudian batal waktu rukuk. Makmum ni tadi, sebelum imam batal rukuk, dia dapat rukuk serta dengan tamakninah imam. Mesti ada tamakninah nah? Tak ada tamakninah tak boleh. Tamakninah tu berhenti sekejap bersama dengan imam. Tiba-tiba imam batal di waktu rukuk. Dia dapat rakaat tak? Dia dapat rakaat. Kemudian dia kata sertanya dalam rukuk bertamakninah ni, maka tak kala imam mengangkat kepalanya, imam nak bangkit, makmum berniat mufarakah dengannya, maka hukumnya harus. Maknanya bila imam nak bangkit, sami Allah, kita tak boleh ikut dia dah. Nak ikut apa dia dah batal. Dia dah batal kan? Tak boleh ikut. Apa buat? Harus hukumnya mufarakah, berpisah daripada mengikut imam. Sebab imam dah batal. Imam tadi dah batal, tak boleh ikut. Nah. Kita bangkit pun tak ada makna. Sebab imam dah batal. Kau ikut siapa? Ikut imam. Kan imam dah batal. Kena niat mufarakah, harus hukumnya. Dan ia dikira mendapat rakaat itu, demikianlah dijelaskan oleh Bughawi rahimallahu ta'ala dalam fatwanya. Dia kata, mufarakah, dapat tak rakaat tu? Dapat rakaat tu. Apa yang kita perlu buat? Sambung terus rakaat yang tinggal seorang-seorang secara mufarakah. Okey. Maknanya imam bangkit, dibatalkan. Itu kalau seorang-seorang lah. Kalau ramai-ramai, ada makmum lain, maknanya ganti je lah tempat imam. Ganti je tempat, tapi bukan ganti waktu rukuk. Sambil berjalan, sambil rukuk berjalan, kau apa masalah, bangkitlah dulu. Ni paha tertonggeng ni, nak ganti imam je, imam dah batal, dah nanti dulu, bangkit dulu. Kan? Sami Allahu liman hamidah, seorang bangkit. Lepas tu jalan ke depan sikit, sebagai nak ganti imam. Okey, jangan waktu rukuk berjalan. Imam yang kedua tu kena rukuk balik. Dah. Sebab dia dah bangkit. Dia gerak ke depan sikit melebihi makmum lain. Sami Allahu liman hamidah. Dia ganti imam. Dia berniat imam. Okey? Okey. Maknanya makmum mengikut imam yang kedua sebab dah bangkit dari rukuk. Okey. Dia tak boleh rukuk balik semula. Rukuk balik semula 2 kali rukuk kan? Dia batal. Kita dah rukuk. Kita dah dapat tamakninah dengan dia. Kita dah dapat tamakninah. Tinggal lagi dia batal. Habislah rakaat tu kan? Dia lah habis imam. Kita dah. Kita bangkitlah. Ya Allah, liman hamidah, kita lah bangkit. Follow up lah dia punya. Sambunglah kan sujud sampai habis.
Ini akan terjadi juga waktu sujud nanti. Macam mana nak buat? Takkan mengensuk ke depan kot. Apa kau buat tu? Ganti imam. Okay? Okay. Imam rukuk. Aku tujuh dah tuan. Imam rukuk sedangkan makmum membaca menghabiskan surah. Imam rukuk, ni masalah nak. Sedangkan makmum membaca menghabiskan surah. Aduh. Yang dah tahu imam dah rukuk, kau nak habiskan surah tu pasal dia apa? Sedangkan surah tu bukan wajib. Okey. Apabila imam mendahului makmum dengan bacaan surah di dalam sembahyang jahriyah, sembahyang yang nyaring lah, maghrib, isyak, subuh ni, atau sembahyang sirriyah, sembahyang zuhur, asar ni, dan terus rukuk sedangkan makmum masih ia baca untuk habis surah, maka ia mendapat mengambilkan surah itu dan sempat ia mendapati imam dalam rukuk. Berkata Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum itu melakukan kesalahan kerana mengikut imam itu hukumnya wajib, membaca surah hukumnya sunat juga. Okey. Masalah terakhir ni lah. Masalah terakhir ni sama ada dia baca jahriyah ataupun sirriyah, nyaring ataupun tak nyaring, sembahyang zuhur ke sembahyang maghrib, tak salah. Dan terus rukuk. Sedangkan makmum masih membaca untuk menghabiskan surah. Imam rukuk. Makmum leka baca Fatihah, baca surah lah, entahlah kau nak rukuk ke, kau nak apa ke, kau bebas lah. Aku nak habiskan surah ni. Mengambilkan surah tu dalam, dan sempat dapati imam dalam rukuk. Dah habis, sempat lagi imam tengah rukuk lagi, dia sempat lagi habis. Boleh rukuk lagi dengan imam. Maka dia kata, dan dia kata mendapati imam rukuk, berkata Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum itu melakukan kesalahan kerana mengikut imam itu hukumnya wajib dan membaca surah hukumnya sunat juga. Apa yang makmum buat? Melakukan satu kesilapan besar. Batal sembahyang? Tak batal. Sembahyang tak batal, tapi buat salah dalam sembahyang. Apa guna dia? Tengah sembahyang buat salah. Benda elok-elok ikut boleh yang wajib, kita pergi buat yang sunat, buat apa? Tinggalkanlah yang sunat tu, terus jalan rukuk. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak. Imam rukuk. Tak habis kan? Kita pun Allahu akbar. Rukuk sama imam. Tapi alam nasyrah tak habis, lantak pergi tak habis. Nak buat macam mana? Dah imam dah rukuk, siapa suruh cepat dengan rukuk? Rupa kita baca alam nasyrah, imam baca inna ataina punya. Kan? Rukuklah sama imam, tak apa. Kalau kita baca juga, kita melakukan kesalahan dalam bab ni. Jadi yang satunya masalah 45 makmum syak membaca surah Fatihah dalam rukuk. Wallahu alam. Ada nak tanya boleh tanya tuan.